Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-57 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai ejek-ejekan dan permainan daripada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu, dan orang-orang kafir musyrik itu menjadi penolong-penolong. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah mengulangi lagi sekali larangannya terhadap orang-orang beriman daripada menjadikan musuh mereka dan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sikap mereka itu adalah pastinya sikap yang meremehkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap yang menunjukkan bahawa mereka sememangnya golongan yang tidak gemar dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba, sehinggalah ke akhir ayat. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan bahawa Ibn Ishaq dan lain-lain meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata seorang bernama Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabud dan juga Suaid bin Al-Harith telah menunjukkan atau telah memperlihatkan keislaman mereka, kemudian kedua-duanya telah bersikap nifaq ataupun telah menjadi munafik. Walau bagaimanapun, kedapatan dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang bersikap lunak dengan kedua-dua orang ini. Lalu Allah turunkan ayat yang sedang kita bacakan ini. Kalimah ad-din, seperti mana yang kita tahu, ialah sesuatu yang menjadi cara hidup seseorang, yang terdiri daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan pegangan ataupun akidah, juga praktis ataupun amalan seharian yang juga berasal dan bertitik tolak daripada akidah itu sendiri. Dan ad-din itu merupakan suatu fokus bagi seseorang yang beramal dengan agama dan suatu matlamat cita-citanya dalam kehidupannya. Dan ad-din itu merupakan suatu pemangkin kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu amalan. Maka apabila ada golongan ataupun seseorang yang menjadikan agama orang lain sebagai suatu bahan permainan dan ejekan, maka pada masa yang sama orang ini juga mempermainkan orang yang memeluk agama itu sebagai suatu bahan permainan dan gurauan semata-mata. Kalimah huzwan pula membawa maksud sukhriyah ataupun penghinaan, ataupun sikap meremeh-remehkan, menghina dan sebagainya. Manakala kalimah la'iban pula membawa maksud permainan ataupun gurauan semata-mata.
Maka yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bersifat dengan keimanan, janganlah kamu jadikan, iaitu janganlah kamu jadikan golongan yang menjadikan atau mengambil agama kamu, yang mana agama kamu ini adalah suatu perkara yang sangat signifikan dalam hidup kamu, sebagai punca dan sumber kebahagiaan kamu dan kemuliaan kamu, sebagai suatu huzwan wa la'iba. Bermaksud golongan itu menjadikan agama kamu sebagai suatu perkara yang diremehkan dan dipermainkan. Siapakah mereka? Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar, dalam kalangan orang yang diberikan kepada mereka Alkitab sebelum kamu, dan juga orang-orang yang kafir. Bermaksud Allah menjelaskan orang yang mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai suatu bahan gurauan, bahan gurauan dan gurau senda mereka atau permainan mereka, ialah dalam kalangan minal ladzina utul kitab, iaitu merujuk kepada Yahudi dan Nasara. Dan seperti mana kita tahu, gelaran ahlul kitab itu sebagai suatu sindiran kepada mereka, kerana mereka adalah golongan yang diturunkan kepada mereka kitab suci, iaitu At-Taurat dan Al-Injil. Dan bila disifatkan mereka sebagai ahlul kitab, ia suatu bukti yang jelas menunjukkan betapa berlawanannya sikap mereka dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sebagai ahlul kitab, kerana mereka adalah golongan yang sentiasa ataupun selalu mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka itu melarang mereka daripada berbuat demikian. Adapun yang dimasukkan sebagai al-kuffar itu ialah al-musyrikun, golongan musyrikin yang tidak ada kitab suci bagi mereka, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan penyembahan berhala dan sebagainya. Maka secara mudahnya untuk kita memahami ayat ini, ia merupakan suatu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman, agar mereka tidak menyerahkan urusan mereka dengan meminta pertolongan, pembelaan, pimpinan daripada setiap musuh Allah Subhanahu wa taala, sama ada musuh itu dalam kalangan ahlul kitab atau bukan ahlul kitab, atau dalam kalangan orang musyrikin, kerana semuanya adalah golongan yang mempunyai ciri yang sama, iaitu sikap mereka dalam mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam meremehkan Islam sebagai agama yang benar, dan dalam menjadikan Islam itu sebagai bahan gurauan mereka, atau sesuatu yang mereka hina, sesuatu yang mereka permainkan dan sebagainya. Maka sikap inilah yang menghimpunkan mereka semua dan menjadikan mereka semua tidak layak untuk dijadikan sebagai aulia oleh orang-orang yang beriman. Dan ia menunjukkan suatu pertentangan di antara keimanan dengan sikap dan pendirian kita terhadap orang-orang yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak layak untuk diserahkan urusan kehidupan kita sebagai pembela, pemimpin, penaung dan sebagainya. Allah berfirman lagi, wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kamu kepada Allah sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman, sebagai suatu gesaan kepada orang beriman agar membuktikan keimanan mereka dengan menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala itu, dan mendidik diri mereka agar sama sekali tidak melakukan kesalahan itu, sebagai suatu bukti ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka, khas dalam kehidupan beragama mereka. Maka sudah pastilah sebagai umat Islam yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala agama yang benar, agama yang merupakan satu-satunya agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sungguhnya agama yang diiktiraf oleh Allah Taala hanyalah Islam. Maka seharusnya umat Islam merasa bersyukur dan bangga dengan kemuliaan Islam itu sendiri, apatah lagi dengan Al-Quranul Karim yang kita sambut nuzulnya pada hari ini. Maka bersyukurlah kita dengan nikmat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada ummah ini.
Maka Al-Quran sewajarnya menjadi sumber kemegahan kita, sumber kemuliaan kita. Dengan kita mempertingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita, menjadikan Al-Quran itu sebagai asbab untuk kita diridai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka hendaknya kita sendiri membuktikan betapa kita bersyukur dengan nikmat iman Islam, dengan nikmat Al-Quran, dengan berusaha memahami setiap ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak seperti Ahlul Kitab yang kita baca dalam ayat ini dan ayat-ayat yang sebelum ini, yang dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditimpakan kehinaan demi kehinaan. Walaupun mereka digelar sebagai Ahlul Kitab, tetapi Alkitab yang ada pada mereka, yang sepatutnya menjadi sumber kemuliaan kepada mereka, bertukar menjadi sumber kehinaan kepada mereka, kerana mereka tidak menghargai At-Taurah dan Al-Injil yang Allah turunkan kepada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersempena dengan nuzulul Quran, sewajarnya kita memperbaharui azam dan tekad kita untuk kita berusaha bersungguh-sungguh, bukan sahaja dalam memajukan diri kita dalam hal keduniaan, tetapi juga memajukan diri kita dalam menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam kehidupan kita. Maka sewajarnya kita tingkatkan muamalah kita dan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, daripada membacanya dengan bertajwid, dengan hukum hakam yang benar, yang betul, sehingga terpelihara daripada melakukan kesalahan bacaan. Tidak memadai dengan sekadar membaca, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan ke tahap selanjutnya, berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari tafsiran Al-Quran. Dan itulah yang kita cita-citakan dan kita jadikan sebagai matlamat dalam penganjuran ataupun dalam penerbitan surat tafsir di Radio IKIM ini. Alhamdulillah telah sampai kita daripada surah Al-Fatihah sehingga hari ini sampai ke surah Al-Ma'idah. Dan seterusnya, apabila kita telah memahami ayat-ayat Allah Ta'ala itu, hendaklah kita praktik dan amalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana ayat-ayat yang kita pelajari hari demi hari dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sebagai suatu amalan yang dihayati dalam kehidupan. Dan bukan sekadar itu, kita juga menyebar luaskan pengajaran Al-Quran ini dengan berkongsi apa sahaja yang diterangkan di dalam atau melalui surat tafsir di IKIM ini, di Radio IKIM ini, untuk dihayati oleh rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang kita kongsi bersama-sama di media sosial dan sebagainya. Maka harapan kita agar ini semua menjadi bukti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala betapa kita bersyukur dengan nikmat Al-Quran, kitab suci yang memungkinkan kita untuk hidup bahagia, bukan sahaja di dunia tetapi lebih-lebih lagi di akhirat, yang kita bercita-cita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan akan menjadi asbab keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan usaha kita itu, kerana ia menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.